Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton Teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin. Wow, cikgu. Hari ini cikgu nampak cantik sangat. Nampak macam orang kata apa? Sangat tradisional. Tradisional, betul? Ya, ini dia kita bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah. Betul, Cikgu? Abdullah Sani. Ya, betul. Yeah. Daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Kalau kita tengok pakaian Eli hari ini, Eli hari ini nama dia apa ni, Cikgu? Ini kita panggil dia Dwi Rebung. Dwi Rebung? Dwi Rebung. Cikgu punya tengkolok tu? Yang ini special, memang tengkolok khas. Okey. Untuk dalam undang-undang adat pepatih di Negeri Sembilan lah. Okey, inilah sebabnya kita berpakaian special sikit Ya, hari betul, ini. ya betul. Sebab untuk subjek sejarah kita akan belajar tentang adat pepatih, adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Betul, betul. Kau cikgu dah tahu sebenarnya arwah bapa saya orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ya. Saya bukan Negeri Sembilan tapi Pahang. menetaplah di Negeri Sembilan. Menetap di Negeri Sembilan ya. Menetaplah. Baik. Okey, sebelum tu Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik tentang SOP kita macam biasa, cikgu. Betul. Sentiasa jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Okey, saya akan sanitize tangan saya dulu. Betul. Lepas tu giliran cikgu, boleh? Boleh. Silakan, cikgu. Okey, kita bukan berdua je, cikgu kan? Ya, betul. Mesti ada- bawa geng. Askar-askar comel. Mesti? Tak comel kita tak bawa. Askar-askar comel yang dah bersedia nak jadi orang kata gadis-gadis Minangkabau juga ke? Sebenarnya bukan gadis Minangkabau tapi kita panggil gadis pepatih. Gadis pepatih. Baik. Okey, jom kita bersama dengan gadis-gadis pepatih cikgu ni. Siapakah mereka, cikgu? Mungkin cikgu boleh kenalkan setiap seorang? Boleh, tak ada Okey. masalah. Baik, kita jemput yang paling comel dengan dia punya telapuk warna biru tu. Wow. Special warna biru yang yang tu. Siapa Ya, nama Nazira. dia? Silakan Nazira. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Nazira Rafidah. Oh, macam tu je? Macam tu je pemalu orangnya. Okey, baik. Seterusnya, cikgu? Baik, seterusnya mungkin Iman boleh perkenalkan diri Iman? Assalamualaikum, nama saya Putri Nurul Iman. Okey, baik. Seterusnya? Seterusnya Nabila. Nabila. Hai, Assalamualaikum. Saya Nabila Syuhada. Oh, memang ringkas dan padat. Memang itulah tu. Okey. Okey. Yang tu Afifah. Afifah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afifah Maria. Baik, Afifah. Yang ketiga. Dan seterusnya Khadijah. Khadijah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Siti Khadijah. Okey, dan yang terakhir kita ada saya tak nampak lah. Zara Masya. Zara Marsha. Maafkan saya tak nampak. Jangan Filzah dah berpunya. Filzah dah berpunya. Filzah dah berpunya. Ya, Zara Masya available. Okey, faham. Baik, ini dia orang kata garis-garis pepatih cikgu Betul. Ridwan yang akan teman kita hari ini. Betul. Belajar sama-sama. So, apa yang kita akan teroka hari ini, cikgu? Baik, sebenarnya satu kita akan meneroka tentang adat dan pemerintahan Negeri Sembilan, dan bila sebut tentang adat Negeri Sembilan memang kita takkan lari daripada adat pepatih. Okey. Adat pepatih. Jadi hari ini kita akan meneroka ada dua bahagian, iaitu adat dalam penghidupannya, iaitu merangkumi perkahwinan dan sebagainya semua. Kemudian kita akan pergi kepada part yang kedua dalam tajuk tadi, pemerintahan. Pemerintahan. Yang mana memang sangat istimewa. Okey. Kalau kita tak belajar, kita akan bersangka-sangka dengan kita punya maklumat sedia ada. Sebenarnya maklumat itu tidak benar. Okey, yelah sebab kadang-kadang orang dengar mitos, Ya, orang dengar betul. cakap-cakap orang, Betul. orang ni cakapkan. Jadi ini yang perlu kita ketahui Betul. tentang informasi yang orang kata legit lah. Ya, betul. Baik, baik. Okey, kita dah berkenalan dengan gadis-gadis pepatih kita. Kita dah orang kata tahu serba sedikit tentang adat pepatih yang akan kita belajar hari ini. Dan sebelum itu mungkin cikgu boleh perkenal ataupun kongsikan diri cikgu kepada penonton
yang mungkin baru saja menonton teroka sekarang ini. Sebabnya sebelum ni mungkin cikgu pernah datang ajarnya topik lain. Betul. Jadi hari ini mungkin cikgu boleh kongsikan tentang diri cikgu kepada penonton. Baik. Sebenarnya sebelum ni kita pernah menceritakan tentang adat dan pemerintahan untuk beberapa negeri yang dikelompokkan, iaitu Perlis, Kedah, Negeri Sembilan dan Kelantan. Dan kali ini kita akan spesifik tentang Negeri Sembilan yang semestinya disampaikan oleh saya dahulu, tapi dulu di Slot Trust. Kini saya berada di Slot Teroka untuk siaran kita hari ini. Baik, saya cikgu daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Berpengalaman tu taklah berpengalaman sangat, tetapi saya merupakan jurulatih utama kebangsaan untuk jurulatih utama kebangsaan. Untuk? Jadi tugas saya adalah menyampaikan sukatan yang baru dan kaedah-kaedah mengajar kepada guru-guru kita di seluruh Malaysia, insya-Allah. Untuk subjek sejarah. Untuk subjek sejarah. Dan untuk pengetahuan ini tahun ini SPM, calon SPM tahun ini merupakan calon kohort pertama untuk sukatan baru KSSM. Sukatan barunya sukatan apa cikgu? Sukatan baru tu sebenarnya sebelum ni kita kurikulum bersatu sekolah menengah, KBSM. Sekarang kita berada kurikulum standard sekolah menengah dan dia ada perubahan struktur dan beberapa semakan fakta yang mungkin sebelum ni rupa-rupanya tersilap. Kita telah mantapkan dan betulkan dengan kaedah penyampaian yang baru. Yang lebih mesra dengan, yelah kita dalam new millennium kan, KBSM buat sebelum tahun 2000 dulu. Sekarang kita dah pergi kepada tahun yang baru, kita perlukan kaedah dan pendekatan yang barulah. Baik. Betul. Itu sebab tu kita kena, orang kata banyak ada orang kata perubahan dan inovasi supaya masyarakat kita lebih maju dan lebih orang kata berkembang kan. Betul. Baik, kita nak rehat sekejap cikgu. Boleh? Kita kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih menarik tentang adat pepatih ni. Betul. Bukan orang kata calang-calang yang boleh memakai apa nama ni tadi? Dui rebung. Dui rebung ni. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli kat sini dengan Cikgu Ridwan untuk belajar subjek sejarah. Berkaitan dengan topiknya adalah adat pepatih ataupun adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Ya, betul. Baik. Sebab itulah Kak Eli pakai apa ni nama dia tadi, saya dah lupa dah. Ya Allah. Dui rebung. Dui rebung. Hai Eli. Dui rebung dan cikgu pakai adalah tanjak. Macam biasalah, tanjak Negeri Sembilan. Okey, cikgu. Mungkin cikgu nak kongsikan sedikit apa yang kita akan teroka sekarang ni. Baik, kita akan teroka. Baik, kita akan pergi. Ini adalah sukatan yang ada macam saya sebut tadi lah, KSSM tadi. Sebenarnya ini sukatan dia. Kalau kita tengok, kita masih lagi berada di bawah Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Tetapi specifically kita akan pergi hari ini adalah pada 6.3.4. 6.3.4 iaitu menghuraikan keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Kita akan menghuraikan. Kita bukan nak belajar untuk tahu, tapi kita nak hurai. Apakah keistimewaannya? Bagaimanakah? Bila? Okey, jadi dengan harapan di akhirnya nanti murid akan dapat menyenaraikan keunikan dan pemerintahan Negeri Sembilan serta menjana idea dan iktibar yang diperolehi daripada apa yang kita belajar hari ini. Itu sebab Eli, hari ini kita ada special sikit. Nanti kita akan tayangkan satu QR code untuk murid-murid di rumah boleh scan dan semak. Faham tak apa yang kita belajar hari ini dan dia bakal menjawab kat situ. Macam tu. Kita dah sediakan QR code. Nanti kita akan tayangkan dekat situ dan murid-murid boleh scan. Maksudnya murid kena standby handphone. Standby handphone dekat rumah untuk scan QR code yang akan kita tayangkan. Yelah, diorang selalu phone dekat tangan je kan. Sepatutnya. Okey, dekat sini pun ada QR code ni juga. Ya, betul. Tapi lebih mudah kalau kita akan tayangkan dekat TV. Kita akan tunjuk juga nanti. Kita akan angkat dekat sini, dekat skrin pun kita akan tunjuk. Baik. Jadi untuk tak pergi lebih jauh lagi, suka untuk saya bagi tahu, kalau tengok ni ada macam-macam barang dekat sini ni. Macam-macam barang kat sini. So ini adalah terima kasih kepada Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Yang bekerja sama erat dengan kita selama 2 minggu. Saya membuat persediaan ni, membimbing saya daripada satu persatu apakah sebenarnya itu adat pepatih, apakah yang akan berlaku perkahwinan dan semua barang-barang ni dipinjamkan oleh Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Hebatlah. Cikgu punya persediaan tu
Macam nak pergi berperang tu. 2 minggu sebelum. Bagus tu cikgu. Okey. Betul lah sebab macam orang selalu kata kan, alah belajar senang macam walking in the park. Dia tak tahu park tu adalah Jurassic Park. Ya. Macam tu. Ya. Okey, baik. Okey. Seterusnya cikgu. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan penerangan yang pertama iaitu kita pergi kepada bahagian sosial. Okey. Bahagian sosial masyarakat pepatih. Okey. Baik, kita teruskan. Siapa yang nak berkongsi dengan saya mula-mula? Ya, teruskan Iman. Apa yang telah kamu... Jurai keturunan sebelah ibu ialah kaum perempuan dianggap ibu soko, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Setiap anak merupakan anggota suku ibunya. Anggota suku dianggap sedarah kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Jurai keturunan nasab ibu. Nasab. Nasab sebab dia kira keturunan tu adalah di sebelah ibu. Baik. Itu yang suka untuk saya nak bagi tahu. Okey, kalau kita tengok ini adalah satu kesalahfahaman orang. Ini adalah pandangan stereotip Malaysia. Okey, contoh macam apa yang Eli pakai sekarang ni Dwi Rebung. Okey, Dwi Rebung ni sebenarnya selalu orang salah anggap nampak Dwi Rebung this is pepatih. Ini Negeri Sembilan. Mungkin Negeri Sembilan kita boleh terima tapi pepatih tidak. Sebenarnya Dwi Rebung adalah pakaian orang Minang. Minangkabau. Minang. Okey, jadi Minang dia bukan suku di dalam pepatih. Ada 12 suku dalam pepatih. Tidak ada suku Minang. Okey. Dia ada 3 batu, dia ada batu hampa, dia ada biduanda kan. Jadi bukan. Tetapi kalau kita tengok mungkin di sebelah Eli ada satu awet comel dekat sebelah sana tu. Ada orang di sebelah Eli. Jadi boleh tengok sebenarnya itu adalah pakaian yang disebut oleh adik Iman kita tadi iaitu ibu soko. Dengan pakaian telapuk dan dia punya hiasan kepala tu yang dekat atas kepala dia tu telapuk. Nampak tak? Ada beza. Dia sama macam yang adik-adik kita pakai. Okey, ni dia punya kain memang pakai songket cikgu. Ya, dan dia akan berbeza-beza mengikut luak, mengikut kawasan. Pilah lain, rembau lain sikit dan dia pilah. Dia kalau yang umum macam ni lah. Saya tak berani nak ambil nanti dia akan jadi macam ni terlalu menunjukkan rembau. Ni terlalu menunjukkan pilah tak. Dia akan ada yang ada tali pinggang, ada yang ada selempang. So dia mengikut kawasan dan suku masing-masing. Okey. Jadi jurai keturunan nasab ibu. Inilah punca dia. Kalau dulu-dulu waktu saya dekat Pahang ada seorang tu saya kenal, dia bila dia sebut je nenek dia ke moyang dia akan sebut induk. Waktu tu saya tak faham induk. Mungkin inilah induk tu. Jadi ibu soko ni adalah unit yang paling bawah dan paling berperanan lah di dalam adat pepatih. Okey, mungkin kita boleh tengok apa perkongsian seterusnya. Siapa nak kongsi seterusnya? Ya, Nabila. Cikgu, saya akan ceritakan pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman. Okey. Teruskan. Pelaksanaan hukuman bersifat pemulihan dengan memberikan pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan, mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan saling bermaaf-maafan ataupun dengan denda yang ringan. Hebatlah. Hukuman berbentuk pemulihan, bukan balas dendam. Kalau undang-undang selalu kita tengok an eye for an eye kan, tidak. Dia lebih kepada membina. Di situlah keistimewaan adat pepatih Negeri Sembilan. Kita tidak menghukum, sebaliknya kita membantu. Mungkin orang yang membuat kesilapan dia tersilap. Jadi kita bantu dia supaya dia terhindar daripada kesilapan itu pada masa akan datang. Sekiranya tidak ada hukuman langsung. Itulah hukuman dia. Hukuman dia tu akan berbentuk membina, bukan menghukum. Bukannya dia bunuh orang kita bunuh dia, tak. Jadi kita buat supaya dia salah membunuh ni. Aku menyesal aku membunuh. Aku berjanji aku takkan bunuh orang lagi dan aku akan membantu untuk selamatkan nyawa orang pula lepas ni. Mungkin bersifatnya begitu. Dan kita akan pergi kepada yang seterusnya. Yang ini antara stereotip yang mungkin kita katakan agak tak sedap didengar untuk adat pepatih, iaitu perkahwinan. Teruskan, siapa nak kongsi tentang perkahwinan? Tak ada.
Tak ada perkahwinan. Oh, seorang dah terkeluar. Siapa Kita ada yang 6. volunteer? Dia kalau buat perkahwinan ni dia macam ketat-ketat tabu. sikit. Tabu sikit. Okey, tak apa sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok dekat sebelah kita, kita ada bahan yang dibekalkan oleh Lembaga Muzium Negeri Sembilan Okey. yang akan menceritakan secara detail tentang adat perkahwinan ya. Kalau kita tengok dekat pengenalan tu, kita tengok dalam masyarakat pepatih, perkahwinan merupakan satu adat yang disambut secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Mungkin kamera boleh zoom sikit ya pada kita cikgu punya nak plat ke sana dekat pun sana. boleh, cikgu? Boleh saya ke sana. Okey, boleh, kita ke sana silakan, terus. cikgu. Okey, kita tengok Kalau kita tengok, perkahwinan merupakan satu adat yang disambut secara besar-besaran. Dia ada dikata istilah adat dikatakan olek godang kata. Okey, saya ni ke sana lah. Senang. Olek godang. Olek Olek godang. godang Godang, godang tu bosar. Bosar. Besar. Kan sebut bosar kan. Tak faham Pelik pula, pula kan? orang Kelantan bosar apa. Kan. Jadi perkahwinan ni boleh jadi menaik taraf, boleh jadi menurun taraf dan dia ada berbagai-bagai sendi dekat dalam tu. Dan kalau kita tengok, dia ada merisik yang umum, kita ada adat pinang meminang, menyarung cincin tunang, adat berkampung, menjemput, mempelai, menyalang dan akhirnya berbesan. Ini semua ni dia ada step dia dan mesti kena ikut. Baik. Okey, cikgu, saya rasa kalau buat perkahwinan ni untuk lebih detail dan terperinci, kita boleh tanya Zara lah untuk kongsikan tentang perkahwinan. Boleh? Teruskan cikgu? Zara. Okey, silakan. Zara mungkin dah bersedia dah. Okey? Boleh Teruskan, gitu? Zara. Buka mic sayang. Okey dah. Perkahwinan sesama suku. Perkahwinan sesama suku tidak digalakkan kerana dianggap sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Menggalakkan perkahwinan di luar suku bagi mewujud hubungan persaudaraan antara suku. Oh, kadang-kadang internet ni begitulah. mencemburui kita. Sebab semua orang. Lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota suku isterinya dan digelar orang semenda, orang mendatang. Okey. Terakhir sekali, wanita yang berkahwin sesama Apa tu? biasalah lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Betul. Namun begitu, jika hendak mengembalikan hak, perlu menjalankan adat memulih. Alright. Okey. Mungkin cikgu boleh terangkan apa yang Zara telah kongsikan tadi. Baik, perkahwinan dalam adat pepatih dia tak ada masalah. Okey, sama kita boleh kahwinlah dengan sesiapa kita nak kahwin. Tetapi jangan salah anggap. Macam saya kata, jangan salah anggap dengan apa yang Masya sebut tadi, perkahwinan dilarang. Dia bukan dilarang maksudnya saya nak kahwin dengan dia, tak boleh. No. Bukan macam tu, tetapi Tidak perkahwinan yang tidak digalakkan dalam sesama suku. Jadi kalau dia suku yang sama, contoh dia orang Tiga Batu, dia orang Tiga Batu. Kita kongsikan. Allahu Akbar. Tumbang terus. Okey. Contoh kalau dia orang Tiga Batu, kalau dia daripada suku Tiga Batu, kalau dia daripada suku Tiga Batu, kalau kita tengok, jadi dia tidak digalakkan berkahwin dalam suku Tiga Batu tu sendiri. Kalau yang berkahwin ni tadi adalah lelaki yang nak berkahwin dengan perempuan dalam satu suku yang sama, dia terpaksa keluar daripada suku tu dan diterima masuk semula, dan proses ini menyebabkan hak dia di dalam suku tersebut hilang. Okey. Katakanlah kalau dia ni tadi layak untuk naik untuk pergi ke buapa ataupun level yang lebih atas, tetapi disebabkan ini dia akan hilang hak tersebut. Okey. Kerana dia berkahwin sama suku. Jadi begitu juga dengan orang luar. Orang luar, kalau orang luar yang nak berkahwin dengan mana-mana suku yang ada dekat dalam adat pepatih, dia perlu masuk suku. Dia perlu masuk suku. So dia ada upacara dia, dia perlu masuk suku, dan ini yang selalu orang salah faham. Macam yang kita nyanyi awal tadi, jangan salah anggap kenapa lebihkan perempuan kan. Orang kata lepas corai semua anggota jadi milik dia. Tak. Jadi untuk seterusnya kita tengok ada upacara untuk masukkan tadi. Okey, kita tengok upacara kedim. Siapa nak kongsikan dengan kita upacara kedim? Upacara kedim. Ya, teruskan Khadijah. Upacara kedim adalah upacara yang menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku. Seseorang yang akan diterima itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai serta dibuat penghabahan. Contoh sumpahan itu adalah darah dicecah, doa ditampung, sumpah dilabur, Quran dijunjung.
Maksudnya apa tu cikgu? Maksudnya kita bersumpah untuk masuk dekat situ dan kita akan ikut. Kita masuk dalam suku orang. Okey. Jadi kita ikut apa yang ada dalam suku tu. Okey. Termasuklah semua perkara-perkara yang berkaitan dengan, kerana dia kena ingat, macam kita awal tadi kita tahu nasab ibu. Okey, seorang anak perempuan, katalah Eli. Okey, anak perempuan dalam satu suku. Okey, mungkin kita ambil suku Tiga Batu contohnya. Okey, jadi pewarisan harta pusaka akan turun kepada Eli. Okey. Itu sebab apabila contoh macam saya daripada suku lain, saya nak berkahwin dengan Eli, saya kena masuk kepada suku Eli. Kerana pewarisan harta itu akan pada Eli. Okey. Dan inilah yang dikata bila bercerai semuanya kekal pada Eli, bukan pada saya. Ya, sepencarian 50-50. Ambil yang Eli punya, ambil yang saya punya. Dan yang saya bawa itu saya punya, saya bawa balik. Jadi yang asal, yang Eli punya tadi, yang keturunan, yang suku tu punya kekal dekat situ. Okey. Itu sebab bila nak masuk, kita kena masuk suku tu supaya kita tertakluk kepada peraturan suku tu tadi. Boleh tak ada saman menyaman kan? Ini begitu, ini begitu. Dan perlu diingat, adat ini tadi, walaupun orang kata adat, Negeri Sembilan adat, orang selalu sebut biar mati anak dengan mati adat, tapi orang tak faham, nampak bersendikan Al-Quran tu tadi. Maksudnya adat pepatih ini tadi bukannya dibuat sesuka hati. Ada panduannya dan mereka mengikut Al-Quran lah, agama kita. Al-Quran, betul. Okey. Cikgu, ini kita punya bujam ni kita nak ini untuk apa sebenarnya cikgu? Bujam Okey, kalau kita tengok benda yang ada dekat atas ni, Eli. Okey, ini adalah bujam. Okey. Ini adalah bujam. Okey. Dan yang ini, yang ini yang paling seronok ni. Kalau orang tak tahu, dia akan panggil tepak sirih. Salah. Tada! Orang akan panggil tepak sirih. Memang ada sirih ni, tetapi di Negeri Sembilan dia panggil pinangan. Ini dia duduk dekat Anjong tau. Dia duduk dekat Anjong, dekat Negeri Sembilan. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan. Baik. Okey, ini kita punya apa yang kita belajar hari ini. Tetapi kita tengok, ini adalah kedudukan Anjong. Okay, di Anjong, pinangan akan diletakkan dekat situ. Dan ini adalah kedudukan orang-orang besar dekat dalam adat pepatih tadi. Jadi kedudukan dia. Jadi ini sebagai menyambut tetamu. Jadi dia memang ada dekat situ. Pinangan dia memang ada dekat situ. Okey. Untuk menyambut orang akan tengok. Okey. Dan ini adalah bujam. Okey, ini adalah bujam. So, baik. Ini bujam. Tapi kita nak saksikan VT dulu boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita saksikan satu VT dulu berkaitan dengan bujam. Bujam. Betul. Okey, jom kita saksikan dulu. Didik TV KPM. Jam epok, dia ada jambu dekat sini. Jam epok. Ada nampak, kita biasa nampak kan yang itu. Bandut ni. Dan membalut bujang ni adalah untuk kaum wanita saja. Siapa yang membalut bujang ni Wan? Tak kira siapa saja boleh. Boleh Wan ya? Tapi dan membawa dia ada kaum wanita, tapi ada satu daerah oleh lelaki buat. Lelaki buat bujang Lelaki buat bujang. Dan ni ada poket dia masuk ke dalam poket ni. Bujang ni kita kepit bawa lah. Maknanya kita kena kepit. Cara bawa dia tu. Cara bawanya mana kena kepit? Sebelah kanan ke sebelah kiri Wan? Kiri. Sebelah kiri. Kita peluk bujang tu ya untuk bawa. Maknanya yang membawa bujang tu akan di hadapan Wan ya? Ya. Ini dia. Ya, betul. Lipatan bujang. Lipatan bujang. Dia cara nak serah Wan, bila kita sampai dekat rumah yang kita nak pergi untuk menjemput tu, biasanya kita akan menyerahkan. Okey. Sebelum lagi apa-apa cara ni dulu. Bujang dulu. Bujang dulu. Dan baru berkantung. Wow, cikgu. Kita tengah berborak pasal bujam ni tadi kan sebenarnya. Itu lipat-lipat cara lipat bujang ataupun penerangan tentang fungsi bujam ni. Okey, bujam ni dia sebenarnya dia akan fungsi dia adalah menjemput. Jadi jemput ni dia bukan jemput semestinya jemput. Tak, tapi dalam adat pepatih ni semuanya dijemput. Maksudnya adab hormat menghormati di dalam adat pepatih itu begitu sebati. Okey. Memang itulah cara ni. Jadi kalau kita tengok bujam ni, okey, kita tengok yang berbungkus kan. Okey, kalau kita tengok dekat luar, okey, bujam ni dia cuma ada satu bag poket je. Dia akan satu apa macam tu? ni. Inilah bujam tu. So, kalau contoh kalau macam dulu tak ada hospital. Dulu tak ada hospital. Ada Jadi mak bidan. bila berlaku kelahiran panggil mak bidan. Jadi bawa bujam ni.
Dan untuk mak bidamnya dia taklah semeriah macam ni. Dia hanya dibuat daripada mengkuang. Dia hanya mengkuang, beg mengkuang kan, kemudian diletakkan. Jadi bila benda ni menjadi adat, Eli, bila benda ni menjadi adat, bila kita datang, contohnya Eli mak bidan lah. Saya datang ni bawa bujam. Okey, jadi maksudnya Eli dah faham dah. Nampak orang datang bawa bujam ni. Ini adalah nak melahirkan anak. Adalah orang yang nak beranak ke, dah beranak ke apa ke, nak minta bantuan dia. Jadi memang bawa tu tak perlu cakap banyak dah. Okey. So kita persembahkan je bujam macam yang dalam video tadilah. Bila dia dah bungkus, dah siap bawa semua sekali. Okey, dia pun dah letak, dia bungkus elok-elok. Okey, dia pun bawa. Dia lipat. Cara lipat dia. Ya, dia pun lipat dan dia masukkan. Jadi bila dimasukkan secara kemas dengan wakilnya datang, bawa dengan rombongannya bawa jalan kan, pegang sebelah kiri tadi dia kata bawa sampai pihak tuan rumah dah tahu dah. Ini datang mesti ada hajat. Baik, kita juga ada hajat juga kejap lagi ni cikgu, tapi kita nak berehat sekali lagi boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Ridwan serta askar-askar comel dia. Ya Allah, hai. Yang berada dalam talian sekarang ini daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Nagori 9. Nagori 9. Sebab tu kita pakai Dwi Rebong. Dah ingat dah. Ni Kak Eli pakai ni Dwi Rebong nama dia. Orang kata pakaian tradisional juga. Tetapi masyarakat Minang. Betul, Minang. Okey, cikgu. Apa yang tadi kita dah kongsi tentang bujam dan sebagainya. Jadi hari ini, sekarang ini kita nak teroka tentang apa pula cikgu? Okey. Jadi tadi kita baru sampai cerita tentang masuk suku. Kalau dengan kawan-kawan saya dekat sekolah ni cerita masuk suku ni agak seronok sikit. Sebab ada kebetulan ada kawan kami yang berkahwin, dia orang Kelantan, dia kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Jadi kami kata okey, you ready for the ceremony lah. Tapi tiba-tiba PKP. Jadi bila PKP dia masih selamat lah. Jadi tapi dia akan lalui, dia mesti akan lalui. Okey, jadi bila dah macam tu kita akan teruskan kepada ada satu part lagi tadi yang kita tak sebut dan benda ni agak penting dan sebenarnya jadi isu. Perlu untuk saya cakap supaya ianya menjadi satu pencerahan, iaitu tentang perempuan mewarisi. Okey, perempuan mewarisi. Baik, kita tengok siapakah askar yang nak menghantar pelurunya kali ni. Okey, siapa nak kongsi? Ya, teruskan Afifah, silakan. Wanita akan mewarisi harta pustaka termasuklah tanah dan rumah bertujuan supaya wanita tidak terabai. Ia diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Diwarisi secara turun-temurun. Macam yang saya kata tadi dah, kalau sebenarnya ianya adalah penutup kepada sosial tu, maksudnya daripada cerita perkahwinan dan sebagainya tadi, ianya adalah penutupnya dekat situ untuk menjelaskan tentang jurai keturunan nasab ibu. Semuanya sebelah perempuan. Dan tadi sebenarnya kita dah pun sebut, orang kata kan tadi yang lagu awal tadi, lepas cerai semua goto jadi milik dia kan. Sebenarnya tak macam tu, semua goto yang jadi milik dia tu goto dia. Goto dia memang dia punya lah kan. Takkan nak jadi kita punya lah kan. Tak botol tu, tak botol. Jadi sebenarnya yang ini yang kena faham. Jadi apabila berkahwin dengan perempuan, so perempuan itu kekal di dalam nasabnya, di dalam sukunya. Jadi harta pusaka yang diturunkan adalah kekal milik dia. Dia sebenarnya dia ada istilah-istilah dia. Jangan jadi langau hijau kata Kalau kahwin jangan jadi langau hijau. Langau hijau ni maksudnya orang daripada suku lain kahwin dekat situ dan dia meninggalkan benih lepas tu dia lari kan. Jadi dia kata jangan jadi langau hijau kata Jadi yang bila berlaku penceraian, macam saya terangkan tadi, harta jurai keturunan adalah milik perempuan. So dia punya. Tidak ada bagi-bagi, tidak ada dakwa-dakwi. Memang milik dia. Jadi kenapa nak protes? Dah memang dia punya kan? Biarkan dia punya. Harta sepencarian. Lepas kahwin, yang cari sama-sama. Beli Mercedes, belah dua. Belah dua. Kau ambil separuh, saya ambil separuh. Pandai-pandailah. Dan harta yang dibawa. Saya berkahwin, saya bawa harta saya. Saya bawa BMW saya ke, basikal 2 tayar 3. Itu dia ada buat Grab naik basikal kan. Jadi yang itu saya bawa balik. Jadi tidak ada istilah bahawa
oh bahaya kahwin dengan orang Negeri Sembilan. adat pepatih, orang Negeri Sembilan ni, nanti rotor semua dia ambil. Sebenarnya tanggapan itu salah. Yalah, sebab tu kata kena tahu ilmu tentang Itu sebab dekat sini kita teroka supaya ini menjelaskan kekusutan tersebut. Baik, kita pergi. Kita habis bahagian sosialnya. Sekarang kita nak pergi kepada bahagian sosiopolitik. Okey, wow. Bahagian sosiopolitik yang ini agak menarik. Baik, kita akan minta askar kita seterusnya menyampaikan pelurunya tentang sosiopolitik. Siapa nak kongsi dengan kita sosiopolitik? Siapa yang berani untuk Zara. Tu dia. Silakan Zara. Teruskan Zara. Luwak adalah daerah atau jajahan merupakan kumpulan ketiga dan terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Dalam luwak, kita ada suku. Suku merupakan unit kedua dalam sosiopolitik adat perpatih dan dibentuk oleh beberapa perut yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Terakhir sekali kita ada perut, unit terkecil yang ahlinya daripada keturunan sebelah ibu. Okey. Mungkin kalau kita nak lihat kepada perkara tu tadi, kita tengok apa benda luwak. Apa dia perut, apa dia semua ni. Baik, kita tengok. Okey, Masya jelaskan balik semula tadi. Kita tengok apakah unit yang paling besar, Masya? Luwak. Okey, kita tengok kalau kita tukarkan kepada gambar rajah, sebenarnya kalau dalam sekolah kan, dekat sekolah kita ada peta IT. Kita menjelaskan sesuatu, kalau dekat media sosial dia kata apa? Panjang sangatlah kau cakap, boleh lukis tak? Senang. Kita lukis. Baik, kita tengok. Kalau kita jadikan dia bulatan yang paling besar. Okey, yang paling besar ni apa, Masya? Yang paling besar ni apa, Masya? Luwak. Okey. Di dalam luwak, kita ada unit yang lebih kecil. Okey. Apa unit kedua, Masya? Suku. Okey. Baru kita ada unit yang lebih kecil. Suku. Macam telur dah. Ya. Okey. Dan yang paling kecil, Masya? Yang paling kecil perut. Ini adalah perut. Okey, perut. Okey, jadi kalau kita tengok rajah yang saya lukis ni, sebenarnya ini adalah keadaan sosiopolitik di dalam adat pepatih. Okey. Mereka tidak terpisah, mereka satu unit tetapi ada level dan sudah pasti level yang paling penting adalah level asas iaitu dekat perut. Yang mana dekat perut ni tu awet comel kita dekat sana tadi tu yang diberi nama jawatan dia Ibu Sokor. Ibu Sokor. Ibu Sokor ni dia penting. Dialah yang akan menentukan siapa yang akan naik kepada level pemerintahan seterusnya. Jadi kalau tak ada dekat peringkat bawahan, tidak ada yang dekat atas lagi. Terima kasih Masya. Okey, terima kasih Masya. Baik, seterusnya kita akan tengok bagaimana pula dia punya level pemerintahan. Ini satu lagi. Memang menjadi tanda tanya. Daripada 3, macam mana pula jadi pemerintahan yang sampai besar-besar kat atas tu. Satu lagi persoalan yang kita akan jawab. Baik Iman, kita kongsikan macam mana dia punya hierarki pemerintahan Iman. Anak buah dan ibu sokor akan melantik bapa, bapa akan melantik lembaga, lembaga akan melantik undang dan undang akan melantik yang tuan besar atau yang di-pertuan besar. Kalau kita tengok dia ada level dia Okey, dapat tak tadi Li? Dapat tak apa susunannya tadi? Dapat. Apa kata kita cuba buat? Jom. Apa kata kita cuba buat? Kita keluarkan rajah yang kita ada bawa tadi? Ya. Okey, sambil tu. Okey. Kita dah ada dekat sini. Okey, kita akan cuba menyusun daripada level yang paling bawah sehingga level yang paling atas. Jadi siapa nak buat Eli? Eli nak buat, saya nak buat. Saya ikut askar-askar cikgu. Ikut apa yang askar-askar cakap. Baik, siapa yang nak cerita tentang pelantikan tadi tu? Siapa yang mula daripada bawah? Siapa yang nak kongsi? Mari kita tengok. Bersedia tak ni? Sekolah dah buka, homework dah bagi, buat ke tak? Baik, siapa? Nazira? Siapa yang boleh? Okey, start dengan level paling bawah Nazira. Siapa paling bawah Nazira? Okey. Apa dia? Level yang paling bawah, Ibu Sokor. Cuba kita gamkan Ibu Sokor. Anak buah dan Ibu Sokor ke cikgu? Anak buah dan Ibu Sokor. Saya cikgu kena pegang ni. Boleh. Tangan saya tak cukup. Okey, anak buah dan Ibu Sokor. Seterusnya? Anak buah dan Ibu Sokor. Ini adalah unit yang paling bawah. Okey, seterusnya? Okey, anak buah dan Ibu Sokor. Okey. Seterusnya cikgu sambung je. Ya, okey. Selepas tu Nazira? Buah pak. Buah pak ni apa cikgu? Okey. Buah pak dia apa cikgu? Buah pak kalau kita tengok anak buah dan Ibu Sokor. Okey.
anak buah dan ibu sokong ni, jadi ibu-ibu sokong ni adalah jurai keturunan tadi. Dia akan ada satu ibu, kemudian turun bawah, dia punya cucu cicit semua sekali kat bawah tu. Okey, dia akan ada kepala dia. Jadi daripada sini dia akan melantik. Dia akan melantik wakil daripada anak buah ni tadi untuk menjadi pemimpin di peringkat buah pak. Orang yang bertanggungjawab memilih ni adalah ibu sokong. Oh, ya. Jadi ibu sokong tengok, ramai-ramai anak buah dia tadi. Okey, yang orang ni layak tapi dia tadi dah pergi kahwin dengan suku lain. Ataupun dia dah kahwin dengan suku dia sendiri. Maaf, bukan kahwin dengan suku lain, dia dah kahwin pula dalam suku sendiri. Hilang kelayakan dia, dah buang satu calon. Dia pilih mana ada berpotensi ni. Dia akan tengok. Dia adalah ciri-ciri kelayakan dia. Dia ada ciri-ciri kelayakan dia. Okey, dah pilih, dia pilih. Baru akan naik buah pak. So, daripada anak buah ni, kalau kita tahu dalam Negeri Sembilan kita ada 12 suku. Okey, jadi daripada anak buah ni tadi dia akan pilih untuk naik kepada buah pak. Jadi bukannya ada satu je ibu sokong ni. Kalau ibu sokong ni sebenarnya kat Negeri Sembilan dia ada persatuan dia, Persatuan Ibu Sokong. Negeri Sembilan ada. Nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke laman Facebook Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Dia ada penerangan tentang tu jelas, siap dengan ada aktiviti ibu sokong semua ada dikongsikan dekat situ. Hebat. Sebenarnya aktif, cuma kita nak tahu ataupun tidak je sebenarnya. Okey. Kemudian baru dia akan memilih untuk pemimpin yang berada di peringkat buah pak. Baik. Kemudian, pemimpin di peringkat buah pak buat apa Nazira? Pemimpin di peringkat buah pak akan buat apa Nazira? Naik kepada? Selepas buah pak? Lembaga. Lembaga ini adalah dah kira peringkat macam negeri dah. Unit politik yang paling tinggi dah. Dia dah pergi paling tinggi. Jadi hierarki dia sama. Daripada anak buah, ibu sokong akan memilih yang layak. Yang dia rasakan bagus, yang mencukupi syarat, naik jadi pemimpin di peringkat buah pak. Jadi ramai pemimpin di peringkat buah pak ni akan memilih di kalangan mereka yang terbaik untuk naik menjadi pemimpin di peringkat lembaga. Dan di peringkat lembaga ni saya rasa kalau kita nak compare dengan adat Temenggung, kalau kita nak compare dengan sistem-sistem pemerintahan di negeri lain, mungkin ni dah level pembesar lembaga ni. Dia dah jadi level pembesar negeri dah. Bendahara. Dia dah duduk dekat level pembesar negeri dah. Dia jadi pembesar negeri, mungkin dia ni bendahara ke Laksamana kalau kita tengok kat tempat. Tapi dekat sini kita panggil lembaga. Dan dia adalah gelaran-gelaran dia, Datuk apa kau semua contoh. Macam nama sekolah saya sendiri, Datuk Kelana Petra Makmur. Panjang. Dulu ingat itu adalah nama orang, tak, itu adalah nama pangkat. Oh, ya ke? Saya nama pun ingat pangkat. nama orang, cikgu. Datuk Kelana Petra itu adalah pangkat. Dia akan duduk di kawasan dia adalah Sungai Ujong. Sungai Ujong tu kalau hari ni ramai ni kalau kita sebut dekat orang-orang muda gini kan. Kau orang Negeri Sembilan kau? Negeri Sembilan. Soalan pertama mesti tak boleh jawab. Kalau kau orang Negeri Sembilan kau suka apa? Kau suka apa? Itu yang dalam video tu apa Nabil cakap tu, suku Sakat kata. Tan balas apa? Suku Sakat Uan kau. Baik, itu satu. Belum lagi kita pergi kepada yang seterusnya ni kalau kita sebut Sungai Ujong. Mana kau orang Negeri Sembilan kau? Orang Negeri Sembilan, Sungai Ujong mana? Dah. Mana tempat Sungai Ujong tak tahu. Tak tahu. Rupa-rupanya Sungai Ujong tu dekat Negeri Sembilan. Sungai Ujong tu dah convert hari ni kita bagi nama dia Seremban. Seremban tu asalnya Sungai Ujong. Okey. Khadijah. Saya tanya Nazira je, kita tanya Khadijah pula. Khadijah. Selepas lembaga siapa Khadijah? Undang. Nampak. Apa dia? Direct je tu undang. Senang kerja. Undang kata. Okey, undang. Ni semua ni 9 ni cikgu. Mula-mula cikgu ni. Tak, Khadijah ni orang Kelantan. Ada seorang kan? Sabah seorang tak silap Sabah saya. seorang, Nazira tadi. Tu budak Sabah. Okey. Seterusnya. Dan sudah pasti atas sekali, Khadijah? Yang Tuan Besar. Yang Tuan Besar. Baik. So ini adalah level yang paling atas. Okey, level yang paling atas. Jadi kalau kita tengok, ini adalah hierarki pentadbiran Negeri Sembilan. Apa yang istimewa dekat sini? Apa yang istimewa? Apa yang istimewa? Maksudnya beza dia, beza dia kalau kita tengok di negeri lain. Contoh kita tengok yang di Pertuan Agong sekarang. Kalau kita tengok yang di Pertuan Agong sekarang, yang di Pertuan Agong sekarang, sistemnya di Pahang adalah pewarisan tahta.
pewarisan tahta. Maksudnya dia sultan, kemudian dia adalah yang menanti dekat sebelah, dia akan naik. Tetapi sebenarnya untuk di Negeri Sembilan, ianya menggunakan sistem demokrasi dari awal lagi. Sebab kita tengok daripada bawah, dia bagi calon. Sama tak macam nak pilihan raya, kita lantik calon. Sama. Kemudian calon akan naik. Okey, kemudian dia akan melalui pemilihan di kalangan dia. Okey, kita setuju angkat dia pergi buah pak. Kemudian di level buah pak, kita setuju angkat dia pergi lembaga. Kemudian sampai dekat lembaga, okey, kita setuju kita angkat dia jadi Datuk Undang. Kita angkat dia jadi Datuk Undang. Kemudian daripada undang, dekat sini. Maksudnya yang jadi Yang Tuan Besar ni bukannya keturunan keluarga dia. Contoh kalau keluarga saya, contoh kalau saya jadi Yang Tuan Besar, kemudian anak saya akan mewarisi saya. Tidak. Setiap kali pemilihan akan dilakukan di peringkat undang, siapa yang akan jadi Yang Tuan Besar seterusnya. Betul. Dan sistem ini bukan baru muncul hari ini, tapi memang sejak dari awal lagi. Sejak dari awal lagi. Bermaksud apa? Hari ini Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Kita ada pilihan raya. Dan demokrasi itu muncul sejak datangnya pentadbiran British. Kan, suruh buat demokrasi. Nak merdeka, kena guna demokrasi katanya. Ini dah lama dah. Rupanya yang ni dah lama. Jadi sebenarnya pahaman kita bahawa sistem itu dibawa oleh penjajah salah. Kita telah pun ada. Sebenarnya, Eli, kita nak kongsi, saya nak bagi tahu waktu saya mengajar di bab-bab yang lain sebelum ni kita dah bagi tahu. Negeri Sembilan memainkan peranan yang sangat signifikan untuk Malaysia. Contohnya, kita tahu Malaysia hari ini wujud di atas nama Persekutuan Malaysia. Sebelum Persekutuan Malaysia, kita ada Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu, kita ada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sebelum Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, kita ada Persekutuan Negeri Sembilan. Itu sebab nama dia Negeri Sembilan. 9 negeri bersatu jadi Negeri Sembilan. Itulah kata memang memainkan peranan penting. Sangat, tapi ramai orang tak tahu sehingga Negeri Sembilan, negeri yang kecil tu orang lupakan. Sebenarnya besar peranan dia. Besar jasa dia sebenarnya. Besar jasa dia. Besar jasa dia. Baik, okey. Ini adalah sistem pemerintahan adat pepatih. Ya, hierarkinya. Okey. Selepas ini kita nak teroka apa, Cikgu? Baik, kita akan teroka. Okey, suka untuk saya ingatkan sekali lagi. Kita akan ada QR code untuk dijawab oleh murid-murid di rumah. Okey. So, boleh tengok daripada sini, mungkin boleh zoom dulu, boleh prepare ataupun nak scan sekarang, boleh. Nak scan sekarang, boleh. Boleh tengok terus. Okey, boleh tengok terus. Okey boleh scan dulu, standby, masuk dulu. Ini kod untuk apa, Cikgu? Okey, dekat sini saya ada sediakan set soalan tentang semua. Tentang semua yang kita kongsikan dari tadi. Tentang semua yang kita kongsikan dari tadi. Jadi kalau betul mengikuti, betul ambil nota, pasti boleh jawab 10 soalan ni dengan baik. Dan jangan risau, bila jawab, markah terus keluar. Terus jawab, markah terus keluar. Test ujian saja-saja lah ni. Uji untuk diri sendiri dan saya akan ada rekodnya. Nanti saya akan letak dekat Facebook Didik TV. Siapa yang tak skor hari ni? Alamak. Takutlah. Kan? Jadi kena fokus betul-betul lah ni. Yelah, apa guna kita berada dalam kelas kalau kita tidak mendapat input, dan input hari ini adalah sangat istimewa. Dan juga kita ada input dari VT. Ya, betul. Berkaitan dengan apa tu, Cikgu? Berkaitan dengan secara umum adat pepatih Negeri Sembilan. Baik. Sama kita tonton. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali diteroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Ridwan, serta kita ada gadis-gadis pepatih dalam talian daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Nogori Sembilan. Ni Kak Eli pakai Dwi Rebo. Okey, Cikgu. Baik. Setelah kita teroka pelbagai orang kata informasi mengenai adat pepatih ni, mungkin secara ringkas dan keseluruhannya apa Cikgu boleh rumuskan? Baik. Kita tengok kenapa kita memanggil peradaban. Peradaban itu perkataan asasnya adab. Okey. Dan kita pergi kat Negeri Sembilan tadi kita kata adat. Jadi adat itu adalah adab. Contoh macam benda yang ada dekat depan saya ini adalah untuk buah tangan. Kita panggil dia bokor. Untuk buah tangan kita letak situ penganan. Ni kalau orang Negeri Sembilan dengar dia tahu ni. Penganan. Letak penganan, letak wajik untuk buah tangan pada orang. Jadi asasnya adalah adab. Itu yang saya kata kesalahfahaman, stereotip bahawa bila orang Negeri Sembilan lepas cerai, reta semua pergi dekat dia, semua rotor pergi dekat dia. Ini sebenarnya adalah satu perkara yang salah. Tetapi ianya membawa kepada satu wacana
peradaban yang tinggi sebenarnya. Okey. Kita menghormati jurai keturunan, kita menghormati adat dan keturunan, Okey. dan kita melakukan apa yang betul, apa yang sepatutnya tanpa mengambil hak orang dan memelihara hak sendiri. Jadi tahap peradaban yang tinggi itu menunjukkan bahawa Negeri Sembilan adat pepatih membawa satu keharmonian hidup yang baik, dan kalau nak tahu, try lah duduk kat Negeri Sembilan. Oi, best. Baru tahu betapa harmoninya Negeri Sembilan. Baik, okey. Itu daripada cikgu. Mungkin sedikitlah share ringkas daripada murid seorang, cikgu. Siapa nak kongsikan? Siapa? Cikgu Siapa nak pilih kongsi? siapa Apa yang kamu dapat daripada sesi kita hari ni? Cikgu pilihlah kot, senang. Saya pilih, kita pilih Afifah lah, Afifah. Lawa kain batik dia. Saya belajar hari ini bahawa Negeri Sembilan mempunyai adat yang unik dan lain dari yang lain, seperti adat perkahwinan, yang mana perkahwinan adat pepatih mempunyai prosedur yang khusus khas hanya di Negeri Sembilan. Itu. Ada prosedur-prosedur tertentu, adat perkahwinan. So itu yang Afifah dapat. Jadi macam mana kita nak dengar pendapat yang lain? Boleh kot. Satu. Satu je. Satu ya. Okey. Seorang lagi. Okey, siapa askar yang nak? Okey, kita minta Khadijah. Mek Kelantan kita. Mek Kelantan, cakap pasal Nagori. Hari ni saya dapat belajar bahawa Negeri Sembilan ada pepatih dia tidak menggalakkan untuk suku berkahwin dengan sama suku. Okey. Tu je? Dah tu je. Okey, terima kasih. Terima kasih Khadijah. Kepada cikgu dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan yang sudi berkongsi pelbagai informasi mengenai subjek kita sejarah, topiknya adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Baik, harapnya segala info yang diberikan akhirnya orang kata terbuka juga kita punya minda dan juga perbetulkan pemahaman kita tentang adat pepatih ni kan. Betul? Baik, okey, kejap lagi kita akan bersama dengan seorang lagi cikgu untuk subjek yang menarik juga, cikgu. Ya. Kalau tadi ni sejarah, kejap lagi kita ada matematik. Matematik. Dia sebenarnya tak terpisah tu. Tak terpisah. Kalau tadi adat, lagi ada waktu dan masa. Jadi kita jumpa kejap lagi. Sehingga kita jumpa lagi dalam Teroka. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM